حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هداية للصواب. وبعد. الحمد لله, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya juga kita dapat bersama lagi dalam rancangan Irsyad Hukum. Dan insya-Allah sempena bulan Ramadan 1440 Hijriah pada kali ini, saya akan membawakan tajuk mengenai berbekam ketika puasa. Para penonton yang saya hormati sekalian, berubat untuk menghilangkan penyakit adalah perkara yang digalakkan oleh syarak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berubat, dan baginda juga ada menyuruh dan menggalakkan umatnya untuk berubat. Dalam sebuah hadis daripada Usamah bin Syuraik menjelaskan bahawa segolongan orang Arab pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah kami boleh berubat?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda menjawab, "Tadawaw, fa inna Allah azza wa jalla lam yad'a da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidin al-haram." Rawahu Abu Daud. Maksudnya, berubatlah kamu kerana Allah azza wa jalla tidak menjadikan penyakit, melainkan Dia menjadikan bagi penyakit itu ubatnya, melainkan satu jenis penyakit, iaitu sakit tua. Hadis riwayat Abu Daud. Tambahan lagi, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih itu tidak sekali-kali menurunkan suatu penyakit kecuali diturunkan bersama penyakit itu penyembuhnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa." Rawahu Al-Bukhari. Maksudnya, Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan diturunkan bersamanya penyembuh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, "Likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah azza wa jalla." Rawahu Muslim. Maksudnya, bagi setiap penyakit itu ada ubatnya. Maka apabila ubat serasi dengan penyakit, ia akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Para penonton yang saya hormati sekalian, terdapat banyak cara atau kaedah perubatan apabila seseorang itu ditimpa penyakit. Antaranya ialah dengan cara berbekam, sebagaimana disebutkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syifa'u fi thalatha, syarbati 'asalin wa syartati mihjamin wa kayyati narin wa anha ummati 'anil kay." Rawahu Al-Bukhari. Maksudnya, kesembuhan itu terdapat pada 3 cara: minum madu, pisau pembekam dan besi panas. Dan aku melarang umatku membakar dengan besi panas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apa maksud berbekam? Menurut Kamus Dewan, bekam dan membekam bererti mengeluarkan darah kotor daripada badan seseorang dengan cara membedah sedikit pada bahagian kepala atau belakang badan dan menghisap darah kotor dengan tanduk atau cawan panas yang ditelungkupkan pada tempat yang telah dibedah itu. Bekam di dalam bahasa Arab disebut sebagai hijamah. Menurut sebahagian fuqaha,
Perbuatan hijamah ialah mengeluarkan darah daripada tengkuk dengan cara menghisapnya dengan alat-alat bekam selepas dibedah. Al-Khattabi ada menyebutkan bahawa hijamah atau berbekam itu tidak dikhususkan tempatnya di tengkuk sahaja, bahkan ia juga boleh dilakukan di mana-mana bahagian badan. Sekarang kita sudah mengetahui serba sedikit mengenai maksud dan cara berbekam, dan kita juga mengetahui bahawa amalan berbekam ini sudah wujud pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis mengenai salah satu cara berubat melalui berbekam yang telah saya kongsikan sebelum ini. Seterusnya, adakah berbekam itu mempunyai manfaat kesihatan? Berubat melalui berbekam ada manfaatnya yang tersendiri. Antaranya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal 'abdu al-hajjam, yuzhibud dam wa yukhiffus sulb wa yajlu 'anil basar." Rawahu At-Tirmizi. Maksudnya, sebaik-baik hamba adalah tukang bekam. Dia dapat menghilangkan darah kotor, dapat meringankan tulang punggung, serta dapat mempertajamkan pandangan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi, itulah antara manfaat bekam yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pandangan Islam mengenai berbekam ini? Perubatan dengan menggunakan kaedah bekam adalah disunatkan dalam Islam. Malahan ia merupakan di antara sebaik-baik cara perubatan. Ini adalah berdasarkan beberapa buah hadis, antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In kana fi syai'in adwiyatikum khair, fa fi syartati mihjamin aw syarbatin min asalin aw lad'atin binarin, wa ma uhibbu an aktawi." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya, kiranya ada suatu perubatan yang lebih baik bagi kamu, maka itulah dengan menggunakan pisau pembekam atau minuman daripada madu atau catukan, yakni pagutan dengan api, dan aku sendiri tidak suka membakar dengan besi panas. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah." Rawahu Al-Baihaqi. Maksudnya, sebaik-baik perubatan bagi kamu ialah berbekam. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oleh yang demikian, tidak hairanlah jika ramai orang yang berbekam memandangkan perubatan bekam ini juga adalah perubatan yang terbaik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahkan ia juga sangat dianjurkan. Para penonton yang saya hormati sekalian, sekarang kita beralih kepada fokus perbincangan kita, iaitu hukum berbekam ketika berpuasa. Adakah ia dianjurkan atau tidak? Berbekam ketika berpuasa tidaklah membatalkan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berbekam ketika baginda sedang berpuasa, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim." Rawahu Al-Bukhari. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam padahal baginda sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sementara itu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata dalam kitab Al-Um, yang artinya, jika seseorang lelaki meninggalkan bekam ketika berpuasa kerana berhati-hati, maka itu lebih aku sukai. Namun jika dia berbekam juga, aku tidak menilainya, iaitu perbuatan bekam itu sebagai sebab yang membatalkan puasanya. Oleh itu, walaupun berbekam itu merupakan jenis perubatan yang sangat baik dan hukumnya adalah sunat, namun perlu diingat bahawa berbekam ketika berpuasa di siang Ramadan ataupun ketika berpuasa sunat, hukumnya adalah makruh. Maka ia adalah lebih baik ditinggalkan ketika berpuasa. Ini kerana berbekam akan melemahkan tubuh orang yang berbekam, dan ini dikhawatiri akan mendorong orang yang berbekam itu untuk berbuka puasa. Keadaan ini adalah sama seperti orang yang menderma darah di siang hari bulan Ramadan bagi orang yang sedang berpuasa, kerana perbuatan ini bukan memasukkan sesuatu ke dalam sebarang rongga, tetapi sebaliknya, iaitu mengeluarkan darah.
Anas bin Malik radhiyallahu an pernah ditanya mengenai adakah beliau tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa. Beliau berkata tidak, kecuali jika ia melemahkan tubuh badan. Oleh itu, sebagai kesimpulan, berbekam ketika puasa adalah makruh tetapi tidak membatalkan puasa. Hukum makruh itu adalah kerana berbekam itu boleh menyebabkan badan menjadi lemah. Hal ini dikhawatiri akan mendorong seseorang itu untuk berbuka puasa. Sehingga di sini sahaja dulu, dan saya berharap apa yang telah saya sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا